Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Ahmad Alimi bin Wan Aziz. Nama saya Ahmad Akif bin Ahmad Zaki. Nama saya Muhammad Amirul Anwar bin Zainal. Dan kami bertiga adalah dari kumpulan PPISMP Pendidikan Islam 3, ambilan Jun 2019. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana memberi ruang dan waktu kepada kami untuk menerangkan berkenaan konsep wacana yang diketengahkan dalam teks jurnal Tinjauan Ekonomi 2020 ini. Okey, sebelum itu, suka untuk saya sebut kembali berkenaan maksud wacana. Apa itu wacana? Wacana merupakan kesatuan ayat-ayat yang terlengkap dan paling tinggi, sama ada dalam bentuk pertuturan maupun penulisan, bagi menunjukkan kesinambungan buah fikiran dan idea menjadi lebih menarik dan tersusun. Okey, berdasarkan definisi itu, saya faham bahawa wacana merupakan satu gabungan ayat-ayat yang terlengkap. Makna kata, ayat yang banyak digabungkan menjadi satu ayat yang terlengkap. Dan dengan gabungan-gabungan itu juga telah menunjukkan bahawa kesinambungan buah fikiran dan idea menjadi lebih menarik dan tersusun. Justru dengan adanya wacana, pembaca akan lebih memahami apa yang ingin disampaikan oleh penutur ataupun penulis itu sendiri. Baik, kebiasaannya dalam setiap penulisan akademik, keutuhan wacana memainkan peranan yang sangat penting dalam menjadikan setiap ayat dalam penulisan menjadi lebih tersusun dan mudah difahami oleh setiap lapisan masyarakat. Melalui teks Tinjauan Ekonomi 2020 ini, pelbagai klasifikasi yang telah kami buat untuk menentukan sama ada teks ini dikategorikan sebagai bahan bacaan umum atau sekadar untuk kepada golongan tertentu sahaja. Analisis juga telah dijalankan dengan menilai dari sudut konsep wacana yang diketengahkan, sama ada sesuai ataupun tidak. Baik, kita bergerak kepada kupasan yang pertama, iaitu berkenaan jenis dan bentuk wacana penulisan. Baik, sebelum itu, untuk kita menilai sama ada sesuatu penulisan itu akademik ataupun tidak, kita boleh menilai berdasarkan ciri-ciri khusus yang ada pada setiap penulisan. Yang pertama, skop topik. Yang kedua, tujuan dan objektif penulisan. Yang ketiga, golongan pembaca. Keempat, kandungan. Kelima, jumlah perkataan atau muka surat. Dan tempoh penulisan. Okey, berdasarkan keenam ciri ini, pembaca boleh menilai bahan bacaannya. Sama ada bahan bacaan itu merupakan penulisan akademik ataupun tidak. Okey, saya ambil contoh golongan pembaca. Maksud kata di sini, apabila menyebut tentang penulisan akademik, sudah tentu ia berkait lepat dengan golongan pembaca. Kepada siapa ia ditulis, kepada siapa ia dituju. Menerusi ciri-ciri khusus ini, dapat saya simpulkan bahawa jurnal Tinjauan Ekonomi 2020 ini adalah satu jenis penulisan atau esei ilmiah yang mengkaji tentang pengurusan dan prospek ekonomi di peringkat tempatan dan global. Justru untuk membuktikan bahawa jurnal ini adalah merupakan sebuah penulisan ilmiah, jadi saya tampilkan beberapa bukti. Yang pertama, sebagaimana yang kita sedia maklum, penulisan ilmiah merupakan penulisan penghuraiannya yang bersifat rasional, empiris dan objektif. Rasional di sini bermaksud logik lah, bersifat logik. Okey, sebagaimana bukti yang saya paparkan di slide, iaitu saya ambil daripada kerangka teks yang menceritakan berkenaan perspektif keseluruhan. Di dalam perenggan itu dapat kita lihat bahawa penghuraiannya adalah bersifat rasional, ini logik dan mempunyai objektif. Okey, sebagai contoh saya sebut pelbagai inisiatif telah diambil untuk melaksanakan perubahan dan penambahbaikan.
Sebagaimana kita tahu, apabila menyebut berkenaan inisiatif, sudah tentu untuk melaksanakan perubahan dan penambahbaikan. Itu adalah objektif. Di situ kita dapat lihat bahawa Jurnal Tinjauan Ekonomi 2020 ini merupakan sebuah penulisan ilmiah. Baik, bukti yang kedua. Penulisan ilmiah adalah penulisan yang bukan cereka. Dan penulisannya hanya memberi fokus kepada sesuatu tajuk yang khusus. Berdasarkan keratan jurnal di atas, pengurusan dan prospek ekonomi adalah sebagai tajuk khusus yang diperbincangkan, bukan tajuk yang lain. Maksudnya di sini mempunyai thesis statement. Mempunyai tajuk yang khusus. Ini juga membuktikan bahawa ia bukanlah sebuah cereka. Sebagaimana kita tahu, cereka tidak memfokuskan kepada sesuatu tajuk yang khusus. Dia lebih kepada lebih kepada rekaan dan khayalan. Maksud kata tidak berfokus kepada tajuk-tajuk yang khusus. Baik, bukti yang ketiga. Penulisan ilmiah merupakan penulisan yang bersifat formal, memaparkan fakta dan data. Sebagaimana teks ini yang menerangkan berkenaan ekonomi, sudah tentu fakta dan analisis data sangat ditekankan. Sebab apa? Apabila kita bercakap berkenaan ekonomi maupun politik dan sebagainya, tidak dapat tidak untuk seorang penulis itu untuk memaparkan fakta, mengutamakan fakta dan analisis data. Ini kerana teks penulisan yang berasaskan fakta dan analisis data, ia akan lebih dipercayai berbanding teks penulisan yang tidak menekankan fakta dan analisis data. Okey, baik. Berbalik kepada teks Jurnal Tinjauan 2020 ini, kebanyakan perenggan sememangnya memaparkan fakta dan analisis data. Okey, daripada keratan yang saya tampilkan, contohnya, inflasi global dijangka kekal 3.6% pada 2019 dan 2020. Di dalam ayat itu, sememangnya ditulis berasaskan fakta dan terkandung analisis data. Analisis data tu yang mana? 3.6% tu. Okey, baik. Secara keseluruhannya, berdasarkan ketiga-tiga bukti ini, sememangnya telah membuktikan bahawa Jurnal Tinjauan Ekonomi 2020 ini merupakan sebuah penulisan ilmiah. Okey, baik. Selain daripada jenis wacana penulisan yang diterangkan sebentar tadi, teks jurnal ini juga telah dianalisis untuk saya mengenal pasti bentuk atau sifat yang diketengahkan dalam ayat. Berdasarkan teks, saya mendapati bahawa keseluruhan penulisan adalah lebih kepada bentuk deskriptif. Apa itu deskriptif? Deskriptif secara umumnya merupakan penulisan yang berbentuk ilmiah dan akademik. Jadi, penulisan berbentuk deskriptif ini mempunyai beberapa unsur. Yang pertama, penjelasan, iaitu dalam bahasa Inggerisnya exposition. Okey. Bila kita lihat balik berkenaan tujuan asal jurnal ini ditulis, iaitu untuk memberi keterangan dan kefahaman yang jelas kepada pembaca tentang jangkaan ekonomi yang akan datang. Okey, berdasarkan tujuan ini kita dapat lihat bahawa sememangnya membuktikan bahawa jurnal ini sendiri adalah untuk menerangkan dan menjelaskan kepada pembaca. Justru pelbagai metodologi dipersembahkan dalam teks, antaranya yang pertama, menganalisis pembahagian komponen dan setiap komponen itu diterangkan satu persatu. Yang kedua, mengklasifikasikan suatu proses atau cara melakukannya. Mungkin kita takkan faham, jadi kita tengok contoh. Okey, berdasarkan contoh yang dipapar di skrin, iaitu contoh yang pertama itu berkenaan ekonomi global dan kedua ekonomi domestik. Ini yang saya kata tadi, iaitu pembahagian komponen itu. Kalau kita tengok keseluruhan teks tu, dia membahagi kepada banyak komponen. Ada bahagian pertama, perspektif keseluruhan, dan di muka surat kedua menceritakan berkenaan tinjauan ekonomi global, ekonomi domestik dan sebagainya. Berdasarkan pecahan komponen-komponen itu, jelas bahawa penjelasan itu tidak bercampur aduk dengan sub komponen yang lain. Dengan itu, pembaca akan mudah memahami bagaimana idea dikembangkan kerana penyusunan idea yang tersusun.
Okey, unsur yang kedua iaitu penghujahan. Dalam bahasa Inggeris dia argumentation. Okey, kalau kita lihat dalam teks, kebanyakan hujah yang diberikan adalah berlandaskan fakta dan kesimpulan dengan pembuktian secara induktif dan deduktif. Contoh, memberi ramalan tentang prospek ekonomi dan dikukuhkan lagi dengan faktor. Ini termasuklah merujuk kepada konsep penulisan deskriptif yang tepat. Macam mana yang dikatakan ramalan tu disokong dengan faktor? Kita lihat pada contoh. Contoh yang pertama, AS dijangka mencatat pertumbuhan kukuh pada 2019 sebelum berkembang perlahan pada 2020 berikutan pengurangan secara beransur-ansur langkah rangsangan fiskal dan dasar perlindungan perdagangan. Tu sebab apa Amerika Syarikat dijangka mencatat pertumbuhan kukuh pada 2019? Sebab berikutan pengurangan secara beransur-ansur langkah rangsangan fiskal tu. Maksudnya tu faktor dia. Ni dari segi penghujahan dia. Penghujahan yang mendatangkan faktor untuk mengukuhkan lagi hujah. Ini adalah untuk meyakinkan pembaca bahawa maklumat adalah berbentuk fakta, bukan rekaan. Okey, unsur yang ketiga iaitu penghuraian ataupun dalam bahasa Inggerisnya description. Okey, dari segi penghuraian kita akan lihat dari segi struktur pembinaan ayat. Okey, di dalam teks ini struktur ayat sememangnya berlandaskan huraian yang jelas, berperingkat dan teratur. Dengan itu, pembaca mampu memahami perkembangan idea yang sedang dijana oleh penulis. Sebagai contoh yang kita ambil daripada teks dalam slide, bagaimana penulis menulis adalah sangat jelas. Maksud dia berperingkat. Contohnya, okey, yang pertama atau ayat yang pertama, pelbagai usaha telah dilaksanakan untuk meningkatkan kuasa beli rakyat. Okey, seterusnya, penulis menyatakan apakah usaha itu? Iaitu pada 1 September 2018 cukai jualan dan cukai perkhidmatan SST telah berkuat kuasa manakala gaji minimum telah diselaraskan kepada RM1100 di seluruh negara pada 1 Januari 2019. Dan seterusnya penulis juga menyatakan bahawa langkah tersebut adalah bertujuan untuk memberi manfaat kepada rakyat, khususnya keperluan isi rumah B40. Dari segi struktur ayat ini sememangnya memang jelaslah bahawa penghuraiannya yang berperingkat dan sangat teratur. Okey, sebelum saya terlupa, iaitu berkenaan unsur-unsur penulisan deskriptif. Sebenarnya penulisan deskriptif ini terdiri daripada 4 bentuk ataupun 4 unsur, iaitu 3 tadi dan dicampur dengan naratif, iaitu penceritaan. Tetapi kalau diikutkan kembali, teks tinjauan ekonomi 2020 ini bukanlah teks yang bersifat naratif. Sebab tu saya tidak masukkan dalam pembentangan ini. Okey, setakat itu daripada saya. Saya Ahmad Akif akan menyerahkan pembentangan ini kepada Amirul untuk menerangkan berkenaan kupasan seterusnya, iaitu gaya penulisan. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Akif. Baiklah, kita teruskan pembentangan ini dengan aspek gaya penulisan. Okey, berdasarkan artikel yang diperoleh, terdapat beberapa gaya penulisan yang dapat kami kenal pasti. Okey, yang pertama adalah penggunaan bahasa formal. Okey, bahasa yang formal ialah bukan bersifat peribadi dan tiada penggunaan bahasa kampung ataupun bahasa pasar. Okey, unsur yang pertama dalam penggunaan bahasa formal ini ialah bersifat baku. Okey, maksudnya adalah dalam artikel yang kami dapat tu, bahasa Melayu yang digunakan adalah bahasa yang tidak tercampur dengan bahasa-bahasa asing seperti bahasa Inggeris. Dan bahasa yang digunakan memang betul-betul bahasa Melayu lah. Okey, terus kita teruskan dengan unsur yang kedua, iaitu bahasa Melayu. Penggunaan bahasa Melayu yang sempurna dari segi penggunaan aspek-aspek penggunaannya. Okey, maksudnya adalah penggunaan bahasa Melayu yang sempurna ni sama dengan penggunaan bahasa Melayu yang baku. Okey, dan unsur yang ketiga adalah betul ejaan ataupun betul ejaan, tata bahasa, istilah dan penggunaan kata dan sebutan. Okey, kalau diperhatikan dalam artikel yang kita dapat, tidak ada satu pun ejaan ataupun istilah-istilah yang salah yang digunakan dalam teks tersebut. Okey, baiklah, kita
teruskan dengan gaya penulisan yang kedua, iaitu penulisan secara objektif. Okey, unsur yang pertama dalam penulisan secara objektif ni adalah penyampaian fakta yang tepat. Okey, sebagai contoh, apa yang terdapat dalam artikel tersebut, menyatakan ekonomi global yang dijangka berkembang lebih perlahan 3.2% pada tahun 2019 sebelum bertambah baik kepada 3.5% pada 2020. Okey, ini bermakna segala anggapan ataupun jangkaan yang dibuat oleh pihak kerajaan tentang peningkatan ekonomi adalah berasaskan kepada kajian yang teliti. Pada masa yang sama, penulisan secara objektif ni juga adalah berunsur tidak mempunyai unsur tokok tambah, yakni setiap fakta yang terdapat dalam artikel tersebut tidak ada penambahan ataupun segala perubahan. Semua adalah berdasarkan fakta-fakta yang telah dikaji oleh pakar-pakar ekonomi. Okey, seterusnya adalah penggunaan kata-kata yang neutral yang tidak mengandungi nilai-nilai emotif ataupun negatif. Okey, emotif ni bermaksud sesuatu perkataan yang berhubung dengan emosi ataupun ia satu perasaan yang negatif lah. Okey, contoh yang kita dapat lihat dalam artikel tersebut adalah dalam satu petikan yang mengatakan bahawa kerajaan telah melancarkan pelan anti rasuah nasional pada 2019 hingga 2023 pada 29 Januari 2019. Pelan ini bertujuan memupuk elemen tadbir urus yang baik, berintegriti dan toleransi sifar terhadap rasuah dalam kalangan rakyat Malaysia. Okey, antara perkataan yang bukan emotif ataupun bersifat negatif adalah perkataan baik, integriti, toleransi dan lain-lain lagi yang terdapat dalam artikel tersebut. Okey, kita teruskan dengan gaya penulisan yang ketiga, iaitu penulisan ayat yang jelas. Okey, penulisan ayat yang jelas ini merupakan gaya penulisan yang paling pentinglah dalam sesuatu penulisan yang dibuat oleh seseorang itu. Okey, ia perlu diberikan perhatian supaya ayat yang ditulis dapat difahami ataupun tidak menimbulkan kekeliruan kepada pembaca. Jadi unsur yang terdapat dalam gaya penulisan ini adalah ia kekal pada isu utama. Ini bermaksud setiap topik yang dibahaskan tidak lari daripada isu-isu setiap subtopik tersebut. Sebagai contoh, kalau subtopik berkaitan dengan perspektif keseluruhan, maka isi-isi yang terdapat di bawahnya juga berkaitan dengan perspektif tentang keseluruhan lah. Kalau tentang ekonomi global, cerita pasal ekonomi global, dan kalau tentang peluang dan cabaran, ia tetap berkaitan dengan peluang dan cabaran. Okey, setiap subtopik yang ada tidak lari pada isi-isi subtopik yang dinyatakan. Baiklah, unsur yang seterusnya adalah tiada unsur perkataan selanga. Okey, perkataan selanga ni dia seperti perkataan yang berkaitan tentang seperti bahasa pasar lah. Perkataan selanga ni, semua perkataan yang terdapat dalam artikel tersebut hanya berkaitan dengan ekonomi, dan segala laras-laras bahasa yang terdapat dalam artikel tersebut itu juga adalah penggunaan laras bahasa ekonomi. Sebagai contoh, terdapat perkataan mengunjurkan, akomodatif, inflasi, volatility dan global. Okey, unsur seterusnya dalam penulisan ayat yang jelas adalah okey, setiap isi menjelaskan perkara yang ingin disampaikan. Ini bermaksud isi dalam artikel tersebut tidak lari daripada isu ekonomi. Dan seterusnya adalah tanda baca yang betul, seperti koma dan noktah. Setiap tanda baca itu diletakkan pada tempat yang sepatutnya lah. Okey, akhir sekali, gaya penulisan yang ada dalam artikel yang dikaji adalah perkembangan
perkembangan idea secara logik. Okey. Ini bermaksud setiap ayat memiliki kesatuan ayat yang utuh di mana terdapat unsur koheren dan koherensi, iaitu setiap ayat yang terdapat dalam artikel tersebut memiliki kesinambungan tersendiri. Okey, dan akhir sekali setiap idea dalam artikel tersebut disertakan dengan bukti dan contoh. Setiap idea dalam artikel tersebut mempunyai bukti dan contoh lah. Contoh dalam petikan, kemajuan ini dikukuh lagi melalui penilaian positif ke atas prestasi ekonomi Malaysia yang oleh pelbagai institusi antarabangsa. Contoh paling ketara ialah semakan semula oleh Fitch Solutions pada Ogos 2019 yang telah mengunjurkan pertumbuhan lebih tinggi bagi ekonomi Malaysia. Okey, dalam petikan tersebut menunjukkan bahawa institusi antarabangsa yang dinyatakan telah disokong ataupun telah dibuktikan dengan contoh yang diberi iaitu semakan semula oleh Fitch Solutions pada Ogos 2019, dan ada banyak lagi contoh yang lain. Jadi inilah gaya penulisan yang dapat dikenal pasti oleh kami dalam artikel yang kami dapat. Dan kita teruskan kepada Alimi. Okay, jadi terima kasih terlebih dahulu kepada Amirul untuk pembentangan yang telah dilaksanakan sebentar tadi. Okay, jadi kita masuk kepada bahagian seterusnya, iaitu dari aspek kritikan daripada teks yang telah diberikan. Okay, jadi kumpulan kami telah melaksanakan analisis untuk kritikan dan kami telah memecahkan kepada beberapa aspek, iaitu aspek wacana, aspek metodologi dan juga aspek isi kandungan. Okay, jadi untuk aspek yang pertama iaitu aspek wacana. Okay, jadi perkara positif yang antara beberapa positif yang dapat dikenal pasti daripada teks tersebut, yang pertama adalah penggunaan laras bahasa ekonomi yang tepat. Okey, penggunaan laras bahasa ekonomi yang mana membawa maksud suatu istilah ataupun apa-apa proses yang berlaku dalam ekonomi, dalam bidang atau konteks ekonomi. Okey, jadi antara perkataan yang dikemukakan dalam teks adalah yang pertama seperti fiskal. Fiskal yang mana membawa maksud hasil pendapatan daripada kerajaan, iaitu seperti cukai dan lain-lain. Yang kedua adalah istilah inflasi. Inflasi di mana menjelaskan proses kenaikan satu tingkat harga bagi sesuatu barang dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah keluaran dalam negara kasar, KDNK. Yang ni membawa maksud hasil keluaran negara itu sendiri dan sebagainya, yang mana ada beberapa lagi laras bahasa ekonomi yang dikemukakan. Jadi kita lihat di sini bahawa perkara ini dilihat sebagai perkara yang positif kerana teks tersebut membincangkan pengurusan dan ramalan atau prospek yang melibatkan ekonomi. Jadi bertepatanlah untuk penulis mengemukakan istilah-istilah yang berlandaskan ekonomi bagi meningkatkan kefahaman pembaca. Okay, yang seterusnya adalah tiada kesalahan ejaan atau tata bahasa. Okay, yang untuk perkara kedua ni kita dapat lihat pada keseluruhan teks. Jadi secara keseluruhannya lah tak ada kesalahan ejaan atau tata bahasa. Okay, yang ketiga, teks tersebut mempunyai struktur ayat yang menarik. Okey, contoh yang kita dapat ambil adalah pada muka surat ketiga, bahagian pertama iaitu pengurusan dan prospek ekonomi, perspektif keseluruhan pada perenggan pertama. Okey, jadi contoh yang saya telah ambil ayat-ayatnya, pengenalan beberapa dasar dan strategi oleh kerajaan sejak memegang tampuk pemerintahan mampu mempersiap Malaysia baharu untuk mengembalikan semula status sebagai harimau Asia. Okay, jadi struktur terdapat jugalah ayat-ayat lain yang dilihat menarik. Okay, jadi
melalui kewujudan ayat yang menarik ini, pembaca akan lebih rasa tertarik untuk meneruskan pembacaan sehingga ke akhirnya. Okay, yang dari segi perkara positif yang keempat iaitu kohesi yang tepat antara satu ayat dengan ayat yang lain. Okey, jadi penting untuk kita ketahui terlebih dahulu apa itu kohesi. Okey, jadi kohesi itu adalah pertautan. Jadi dari segi dasarnya adalah pertautan. Okey, pertautan yang berlaku antara satu ayat dengan ayat yang lain. Satu ayat dengan ayat yang seterusnya. Okey, untuk menjelaskan lagi maksud kohesi tu. Okey, jadi kita ambil contoh pada muka surat ketiga. Bahagian pertama iaitu pengurusan dan prospek ekonomi, perspektif keseluruhan pada perenggan kelima. Okey, jadi ayatnya adalah kerajaan telah melancarkan Pelan Anti-Rasuah Nasional 2019-2023 pada 29 Januari 2019. Okey, kita lihat pada ayat seterusnya. Pelan ini bertujuan memupuk elemen tadbir urus yang baik, berintegriti dan toleransi sifar terhadap rasuah dalam kalangan rakyat Malaysia. Okey, jadi kohesi yang berlaku kita dapat lihat telah dinyatakan Pelan Anti-Rasuah Nasional 2019-2023 pada ayat yang pertama. Okey, pada ayat yang kedua ia nyatakan balik pelan ini bertujuan. Jadi ia menunjukkan bahawa pertautan antara satu ayat dengan ayat yang seterusnya sangat kukuh. Jadi tidak berlaku kekeliruan terhadap pembaca, maknanya konteks ayat yang sedang ditulis atau sedang dibincangkan masih dalam aspek yang sama. Okay. Seterusnya kita masuk kepada masih lagi dalam aspek wacana, tapi kita lihat dari sudut yang negatif. Okay, jadi yang pertama adalah kurang penggunaan wacana dalam teks tersebut. Okay, jadi melalui kewujudan masalah tersebut, ia telah menyebabkan kesinambungan antara satu ayat dengan ayat yang lain menjadi kurang menarik dan kurang utuh. Okay, sebagai contoh yang dapat kita ambil, dasar monetari yang akomodatif terus menyokong pertumbuhan ekonomi dalam persekitaran inflasi yang rendah dan keadaan kewangan yang stabil. Pasaran wang dan pertukaran asing serta kegiatan perantaraan dijangka kekal rancak dan memacu operasi monetari. Sektor pembankan dijangka kekal kukuh dan teratur didorong oleh mudah tunai yang mencukupi serta penampan modal yang teguh. Okey, jadi tiga ayat yang telah dikemukakan, yang mana kita ambil ayat ini pada bahagian perkembangan monetari dan keuangan, perenggan yang pertama pada muka surat yang kelima. Okey, jadi kita lihat bahawa antara satu ayat dengan ayat yang lain dia dihubungkan tanpa menunjukkan kesinambungan. Okey, sebagai contoh, ayat yang pertama berakhir dengan inflasi yang rendah dan keadaan kewangan yang stabil. Seterusnya ayat yang seterusnya pasaran wang dan pertukaran asing. Okey, jadi sepatutnya penulis tersebut menyatakan satu penanda wacana seperti sehubungan dengan itu, ataupun justru, atau boleh juga selain itu, untuk menunjukkan pertautan antara satu ayat dengan ayat yang lain tu masih lagi berlaku, maknanya masih lagi dalam konteks yang sama. Jadi ia menunjukkan bahawa penting bagi kita untuk menggunakan penanda wacana untuk meningkatkan lagi daya tarik dan kefahaman terhadap pembaca. Okey, yang seterusnya, perkara negatif yang seterusnya adalah terdapat kelemahan dari segi kaedah penulisan akronim. Okey, akronim ni membawa maksud macam akronim adalah kita biasa lihat huruf-huruf besar
yang ditulis sebagai ringkasan untuk satu organisasi dan sebagainya. Okey. Jadi kelemahan yang yang penulis zahirkan dalam teks tersebut ialah menulis akronim tanpa menyatakan nama atau maksud sebenar akronim tersebut terlebih dahulu. Maksudnya nama penuh ataupun maksud sebenarlah akronim tersebut. Sebagai contoh, penulis terus mengemukakan beberapa akronim seperti EMDE, FDI, KDNK dan sebagainya tanpa menyatakan nama penuh terlebih dahulu. Okay, jadi berdasarkan analisis yang telah saya laksanakan, okay, jadi maksud-maksud bagi akronim tersebut, sebagai contoh, akronim yang pertama iaitu EMDE. Okay, EMDE sebenarnya membawa maksud Emerging Markets and Developing Economies. Untuk FDI, Foreign Direct Investment, dan KDNK adalah keluaran dalam negara kasar. Okay, jadi setelah nama penuh dinyatakan dan akronim telah dinyatakan dalam kurungan, okay, sebagai contoh Emerging Markets and Developing Economies, nyatakan terlebih dahulu nama penuh dan seterusnya akronim tersebut dalam kurungan. Okay, jadi apabila nama penuh tersebut telah dinyatakan pada awal, tak kira lah awal ayat ke apa ke, okay, jadi penggunaan akronim tersebut adalah dibenarkan untuk digunakan untuk ayat-ayat yang seterusnya. Jadi tak timbullah kekeliruan pada pembaca sebab kita dah nyatakan terlebih dahulu apa maksud yang kita sampaikan atau maksud istilah bagi akronim tersebut. Okey, jadi akan menimbulkan kefahaman dan ia sebenarnya memudahkan lagi urusan penulis sebab tidak perlu lagi menulis teks secara panjang, hanya menggunakan akronim saja. Okey, jadi perkara negatif yang ketiga yang dapat dikenal pasti adalah penggunaan kosakata dan laras bahasa ekonomi yang agak tinggi. Okey, jadi perkara ini menunjukkan bagi pembaca yang dari kalangan orang awam, ia mungkin akan menimbulkan kekeliruan kerana mereka tidak biasa mendengar istilah-istilah ekonomi yang agak tinggi. Antara istilah tersebut yang dinyatakan dalam teks seperti Brexit, defisit, volatility dan sebagainya. Okey, jadi setelah kami melaksanakan analisis, jadi penting untuk kami ketahui juga apa maksud istilah-istilah tersebut. Okey, jadi untuk laras atau istilah Brexit, Brexit membawa maksud satu tindakan yang mana melibatkan negara-negara seperti United Kingdom, England, Scotland, Wales dan Ireland Utara, yang mana negara-negara tersebut telah keluar daripada Kesatuan Eropah EU. Okey, untuk defisit, defisit membawa maksud kekurangan hasil pendapatan berbanding dengan perbelanjaan yang diperlukan. Okey, dan untuk volatility adalah bermaksud meruak, yang mana membawa maksud berkurang. Meruak maknanya daripada yang asal ia telah hilang ke persekitaran. Okey. Seterusnya kita beralih pada kritikan untuk aspek metodologi. Metodologi membawa maksud kaedah ataupun cara yang telah diterapkan dalam sesuatu kajian tu. Okay, jadi amat penting untuk kita kenal pasti kaedah yang digunakan untuk memastikan kesahihan data ataupun fakta yang dinyatakan itu masih dalam konteks yang betul. Okay, jadi untuk teks yang telah diberikan, analisis yang kami dapati, metodologi yang telah diimplementasikan oleh penulis dalam kajian tersebut adalah berbentuk ramalan. Ramalan pada masa akan datang seperti
ramalan daripada 2019 kepada 2020. Yang mana dapatan tersebut adalah daripada tempoh masa yang lalu. Okey, jadi ramalan tersebut telah dizahirkan sama ada dalam bentuk angka peratusan, contohnya 3.2%, ataupun transisi polar. Transisi polar ni bermaksud perubahan dari segi tahap ataupun aras, yang mana meningkat atau menurun ataupun mendata. Okey, itu dimaksudkan sebagai polar. Sebagai contoh yang kita dapat ambil, contoh yang kita dapat ambil adalah daripada muka surat 4, bahagian tinjauan ekonomi global pada perenggan pertama. Okay, jadi ayatnya, ekonomi global dijangka berkembang lebih perlahan 3.2% pada 2019 sebelum bertambah baik kepada 3.5% pada 2020. Okay, jadi melalui ayat ni kita dapat lihat angka peratusan dinyatakan seperti 3.2%, dan seperti yang kita nyatakan tadi, ramalan daripada tempoh masa yang lalu kepada masa akan datang, iaitu dinyatakan 2019 kepada 2020. Okay, transisi pola yang dinyatakan di sini adalah berkembang lebih perlahan. Maknanya menurun sebelum bertambah baik. Bertambah baik maknanya meningkat. Okay, selain tu, untuk bahagian metodologi, faktor-faktor tertentu turut disertakan bersama-sama dengan ramalan yang telah dibuat. Sebagai contoh yang kita dapat kenal pasti adalah dari muka surat 4, bahagian tinjauan ekonomi global pada perenggan ketiga, yang mana ayatnya pertumbuhan EMDE dijangka berkembang 4.1% pada 2019, terutamanya disebabkan oleh permintaan luar dan pelaburan yang perlahan berikutan impak tarif. Okay, jadi di sini dinyatakan faktor untuk perkembangan yang berlaku adalah permintaan luar dan pelaburan yang perlahan berikutan impak tarif. Okay, jadi dinyatakan faktor tersebut berdasarkan ramalan dan dapat dinyatakan ramalan yang dapat dibuat. Okay, seterusnya kita masuk pada kritikan untuk aspek isi kandungan. Okey, jadi untuk isi kandungan, beberapa isi kandungan telah kami fokuskan dalam analisis yang telah kami buat. Okey, jadi yang pertama adalah ekonomi Malaysia berupaya menangkis jangkaan bahawa pertumbuhan global akan menyederhana pada 2019 dan 2020. Okey, jadi kebanyakan kritikan yang kami buat adalah kritikan positif. Kritikan bukan bermaksud perkara negatif sahaja. Okey, jadi untuk isi kandungan yang pertama, jadi hal tersebut dilihat sebagai satu pencapaian yang membanggakan kerana ekonomi Malaysia masih lagi mampu berkembang walaupun terdapat beberapa masalah yang perlu dihadapi oleh pihak kerajaan. Antara masalah tu adalah melibatkan persekitaran ekonomi yang mencabar pada ketika itu. Okay, jadi perkara tersebut turut membuktikan bahawa Malaysia mempunyai asas ekonomi yang kukuh. Okay, yang seterusnya, isi kandungan yang seterusnya adalah berkaitan dengan Pelan Anti Rasuah Nasional 2019-2023. Okey, jadi telah dinyatakan dalam teks tersebut berkaitan dengan pelaksanaan atau pelancaran Pelan Anti Rasuah Nasional 2019-2023. Jadi setelah kami membuat kajian yang lebih mendalam, kami telah
menemui laporan yang telah dibuat oleh Luqman Arif pada tahun 2020 melalui artikel CPI 2019 Malaysia lonjak ke tangga 51. Okey, jadi teks tersebut telah diambil daripada artikel Berita Harian. Okey. Jadi dapat kita hubungkan dengan artikel tersebut, CPI 2019 Malaysia lonjak ke tangga 51. CPI membawa maksud Corruption Perception Index atau dalam bahasa Melayunya Indeks Persepsi Rasuah 2019. Okey, jadi dapatan daripada laporan tersebut menunjukkan impak positif daripada pelaksanaan Pelan Anti Rasuah Nasional 2019-2023 kerana Malaysia mampu menunjukkan perubahan daripada kedudukan ke-61 pada 2018 telah meningkat kepada tangga ke-51 pada tahun 2019. Okay, jadi hal tersebut dilihat positif kerana perkara yang melibatkan rasuah dapat dibendung oleh pihak kerajaan. Okay, jadi pemulihan tersebut turut didorong oleh tindakan kerajaan dalam merungkai beberapa skandal seperti One Malaysia Development Berhad, 1MDB, SRC International Sendirian Berhad, Federal Land Development Authority, FELDA, dan juga tabung haji pasca keputusan pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Okay, selain itu juga beberapa siri penahanan beberapa pemimpin politik berikutan tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram turut dilaksanakan oleh pihak kerajaan dan pihak-pihak yang bertanggungjawab. Okey, yang seterusnya untuk kita lihat bagi tinjauan perkembangan monetary dan kewangan. Okey, jadi telah dinyatakan dalam teks tersebut bahawa pasaran wang, pertukaran asing dan kegiatan perantaraan dijangka akan kekal rancak. Okey, jadi dapat kita hubungkan melalui laporan Berita Harian pada tahun 2020 melalui artikel Ringgit dibuka tinggi menjelang pakej rangsangan ekonomi, yang mana penulis telah melaporkan bahawa wang ringgit telah dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat. Okay, hal tersebut berlaku berikutan minat pelabur terhadap pengumuman pakej rangsangan ekonomi oleh kerajaan pada 27 Februari 2020. Okay, jadi pakej rangsangan umum ekonomi telah menjadi faktor bagi peningkatan wang ringgit dibuka, yang mana permintaan lebih tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat. Okay, sehubungan dengan itu juga unit tempatan telah meningkat 100 mata asas daripada 4.2130 kepada 4.2200 berbanding dolar Amerika Syarikat, yang mana peningkatannya hanyalah daripada 4.2230 kepada 4.2280 sahaja. Okay, jadi tujuan pakej rangsangan tersebut dilaksanakan adalah untuk merangsang ekonomi Malaysia dan mengurangkan kesan buruk yang telah timbul, yang mana merupakan isu semasa pada masa kini iaitu penularan coronavirus disease 2018 iaitu COVID-19 serta ketidaktentuan luaran yang lain. Okay, jadi baiklah, saya akan menyambung kritikan yang telah disampaikan oleh Alimi sebentar tadi, iaitu dari segi isi kandungan. Okey, yang pertama dalam artikel tersebut yang dapat dikritik dari segi aspek yang positif ialah bagi tinjauan perumahan mampu milik. Okey, tinjauan ini menjadi satu perhatian utama dalam kalangan isi rumah, dan majoriti rakyat Malaysia menghadapi masalah untuk memiliki rumah tersebut, sama ada yang bujang ataupun yang telah berkahwin.
Jadi jadi mereka bimbanglah dengan harga yang tinggi yang ditetapkan oleh pengurus ataupun pembina perumahan tersebut. Jadi dalam satu artikel oleh bernama 2020 yang bertajuk Sasar Sejuta Rumah Mampu Milik 2023 yang telah melaporkan bahawa rumah-rumah di bawah pelbagai kategori telah dibangunkan. Okey, antaranya adalah 3,898 unit di bawah projek perumahan rakyat dan 4,448 unit rumah transit belia, dan yang terakhir adalah 4,245 unit di bawah program perumahan penjawat awam Malaysia. Okey, daripada sini kita dapat lihat bahawa terdapat beberapa usaha kerajaan bagi membantu keluarga yang mempunyai isi rumah yang rendah ataupun gaji B40 ni untuk memiliki rumah. Sehubungan dengan itu, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Malaysia sedang membangunkan sistem data raya yang akan memberi maklumat berdasarkan unjuran keperluan rumah mengikut lokasi dan harga yang bersesuaian kepada isi rumah tersebut. Okey, jadi ini adalah kritikan yang positif lah. Okey, seterusnya adalah berkaitan dengan gaji minimum bagi kumpulan isi rumah B40. Okey, tinjauan ekonomi 2019 pada tahun lepas, kerajaan selaraskan gaji minimum hanya sebanyak RM1,050. Tetapi dalam tinjauan ekonomi 2020 pada tahun ini, kerajaan telah meningkatkan gaji tersebut sebanyak RM50 dan keseluruhan menjadi RM1,100. Yang dikuat kuasa pada 1 Januari 2019. Walau bagaimanapun, dalam artikel lain mengatakan bahawa gaji minimum RM1,200 sebulan hanya diberikan kepada wilayah-wilayah bandar utama sahaja. Selain daripada itu, sebanyak RM1,100 sahaja. Okey, yang terakhir, kritikan yang agak positif ialah terdapat banyak usaha kerajaan bagi menjaga kemakmuran dan keamanan untuk memastikan kestabilan ekonomi negara. Okey, antara usaha yang dilakukan oleh kerajaan adalah merapatkan sosioekonomi dengan menyediakan persekitaran yang kondusif dan menyokong perkembangan perniagaan. Oleh itu, ini merupakan antara perkara yang positif lah yang dapat kita lihat dalam dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan ni. Jadi, ini menunjukkan bahawa usaha kerajaan terhadap rakyat Malaysia bagi menjaga kestabilan dan keamanan negara. Dan kita teruskan dengan kesimpulan. Okey, jadi natijahnya daripada sebagai penutup untuk pembentangan kami pada hari ini yang berkaitan dengan teks pengurusan ekonomi dan prospek ekonomi. Jadi daripada hasil daripada kajian tersebut secara keseluruhannya adalah positif kerana setiap aspek yang berkaitan dengan ekonomi mampu diramalkan tahap kemajuannya berbanding dengan tahun lalu berlandaskan faktor-faktor tertentu. Sehubungan dengan itu, persediaannya rapi dapat dirancang dengan lebih awal oleh pihak kerajaan bagi mengekalkan kestabilan ekonomi di peringkat tempatan dan global. Selain itu juga, kumpulan kami mampu membuat analisis daripada teks pengurusan dan prospek ekonomi bagi perspektif keseluruhan, iaitu analisis yang telah kami laksanakan adalah dari segi jenis atau bentuk wacana, gaya penulisan dan juga kritikan atau penilaian daripada teks tersebut. Jadi sekian saja daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.